Doa kemamang. Dengar tak? Boleh? Jelas tak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Tak apa. Baiklah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada malam ni insyaAllah kita akan membaca kitab Minhajul Talibin bab Qurbang. Anjuran doa kemamang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab Minhajul Talibin, Kitabul Udhiyah. Kitabul Udhiyah. Kitab pada membicarakan tentang udhiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-udhiyah kalau diterjemahkan kepada bahasa kita makna korban. Dia sebenarnya al-udhiyah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada makna dia mengikut penggunaan lughah, mengikut penggunaan bahasa Arab, dan ada makna dia mengikut syarak ataupun mengikut istilah syarak. Mengikut istilah syarak, perkataan al-udhiyah adalah merujuk kepada binatang yang kita sembelih pada hari raya dan pada hari-hari tasyrik. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-udhiyah ataupun kalau kita terjemah kepada bahasa kita adalah korban. Ia merujuk kepada binatang yang disembelih pada hari-hari tertentu. Yang dimaksud dengan hari tertentu adalah hari raya dan hari 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekiranya tidak ada penyembelihan, maka tidak ada korban di situ, tidak ada udhiyah di situ. Kalau ada penyembelihan tetapi bukanlah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga bukanlah dinamakan al-udhiyah di sisi syarak. Ataupun tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi pelaksanaannya tidak dilaksanakan dalam tempoh-tempoh yang ditetapkan oleh syarak, maka juga bukanlah dinamakan sebagai al-udhiyah mengikut istilah syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-udhiyah ataupun al-udhiyah adalah merujuk kepada binatang yang disembelih kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam waktu-waktu yang tertentu. Melaksanakan ibadat korban, cakap kita melaksanakan ibadat korban adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Antara benda yang disyariatkan di dalam agama kita adalah melaksanakan ibadat korban. Pensyariatan melaksanakan ibadat korban, ia sabit dengan Al-Quran, sabit dengan hadis, dan sabit dengan ijma'. Maksudnya dalil pensyariatan pelaksanaan ibadat korban adalah Quran, hadis dan ijma'. Manakala Al-Quranul Karim
adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah bersembahyang olehmu untuk Tuhanmu. Wanhar, dan hendaklah mung sembelih. Mung kena sembahyang, patut mung kena sembelih. Maka sebahagian daripada ulama tafsir ketika dia menafsirkan ayat ini, kata dia yang dimaksud dengan sembahyang di sini adalah sembahyang hari raya. Yang dimaksud dengan sembelih di sini adalah sembelih binatang korban. Itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama tafsir. Ketika mana kita kata pendapat pandangan sebahagian daripada ulama tafsir, jadi bermakna kita faham perkataan fasalli li rabbika wanhar ada beberapa penafsiran yang lain. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan binatang-binatang unta kami jadikannya bagi kamu daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan pelaksanaan ibadat korban. Manakala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang pensyariatan ibadat korban, ada beberapa hadis. Ada hadis yang menjelaskan tentang perbuatan Rasulullah, dan ada hadis yang menjelaskan tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hadis ni ataupun hadis dia merangkumi tiga. Yang pertamanya perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Yang ketiganya adalah takrir, pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendek kata, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil pensyariatan ibadat korban daripada hadis, ada hadis yang berbentuk perkataan Rasulullah dan ada hadis yang berbentuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis yang berbentuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hadis yang diriwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Anas bin Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ibadat korban dengan 2 ekor biri-biri. 2 ekor kibas maksudnya 2 ekor biri-biri yang putih kedua-duanya, yang bertanduk kedua-duanya. Dabahahuma biyadi. Rasulullah menyembelih kedua binatang tersebut dengan tangannya. Wasamma wa kabbar. Dan Rasulullah mengucap bismillah, dan Rasulullah bertakbir Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sihafihima. Dan Rasulullah meletakkan kaki Rasulullah di atas tengkok binatang tersebut untuk memudahkan penyembelihan binatang itu. Ini dipanggil hadis yang menceritakan tentang perbuatan Rasulullah. Manakala hadis yang menceritakan tentang pensyariatan ibadat korban berkait dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqraban wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Maksudnya, sesiapa yang mempunyai kemampuan sedangkan dia tidak melakukan korban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sembahyang kami. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dalil pensyariatan ibadat korban daripada ijma' ulama. Jadi ada beberapa ulama, antaranya Imam Nawawi dan beberapa orang ulama mu'tabar, menaqalkan berlaku ijma' tentang pensyariatan pelaksanaan ibadat korban. Boleh faham? Jadi kita ulang sekali lagi. Pelaksanaan ibadat korban adalah suatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Apa maksud suatu yang disyariatkan? Suatu yang dituntut. Ia menjadi suatu ibadat. Agama kita tuntut, Allah Ta'ala menuntut kepada kita agar kita melaksanakan ibadat korban. Itu yang dimaksud dia disyariatkan pelaksanaan ibadat korban. Itu maksudnya disyariatkan pelaksanaan ibadat korban. Yang mana pensyariatan pelaksanaan ibadat korban dia sabit dengan Quran, sabit dengan hadis dan sabit dengan ijma'. Dia kadang-kadang pada pensyariatan sesuatu hukum adalah sabit dengan Quran. Kadang-kadang sabit dengan hadis. Boleh faham? Ni sabit dengan Quran, sabit dengan hadis, sabit dengan ijma'. Dan kadang-kadang sabit dengan hadis tetapi tidak ijma'. Maksudnya masih lagi berlaku
perselisihan di kalangan ulama. Jadi secara ringkasnya ayat Al-Quran yang menjadi sandaran kepada pensyariatan ibadat korban adalah yang pertama, fasalli li rabbika wanhar. Yang mana sebahagian daripada ulama tafsir menafsirkan perkataan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu bersembahyang untuk Tuhanmu dan hendaklah kamu menyembelih dengan maksud sembahyang hari raya dan melakukan penyembelihan ibadat korban pada hari raya dan hari-hari yang ditetapkan oleh syarak. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Baik. Manakala hadis yang menjadi dalil terhadap pensyariatan ibadat korban, ada hadis yang berbentuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, "Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dhaha dhabahahuma biyadihi fatu wasamma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sihafihima." Penuntut ilmu, hadis-hadis begini mesti kena letak dalam kepala. Penuntut ilmu begitu. Kita penuntut ilmu mesti himmah kita kena tinggi. Kita tak boleh rendah. Biar kita mikir siang malam tentang ilmu. Tu baru penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu meletakkan dunia, meletakkan perkara selain daripada ilmu di dalam kepala dia, dia tidak akan berjaya. Penuntut ilmu dia tidak berbeza daripada penuntut lain. Penuntut ilmu agama dia berbeza dengan penuntut benda yang lain. Yang orang yang maksudnya orang yang ada syarikat sendiri ke, ada perniagaan sendiri ke, kalau dia tidak ambil berat terhadap perniagaan, tok dalam kepala otak dia siang malam, dia tidak akan berjaya. Betul tak gitu? Dia tidak akan berjaya. Sebab itulah penting. Apatah lagi, lebih-lebih lagi kalau sekiranya ia melibatkan ilmu agama. Dan hadis-hadis yang yang Ana sebut saat ni, yang berkait dengan ibadat korban, mesti kita kena tahu dan mesti kita kena hafal. Ini antara perkara yang penting. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pensyariatan ibadat korban ataupun bilakah soalannya? Bilakah disyariatkan pelaksanaan ibadat korban kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya adalah pensyariatan ibadat korban kepada Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia berlaku pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tahun yang sama yang disyariatkan sembahyang hari raya dan pada tahun yang sama disyariatkan mengeluarkan zakat harta. Sekali lagi, bilakah ibadat korban disyariatkan, dituntut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan? Maksudnya permulaan pensyariatan ibadat korban. Jawapannya permulaan pensyariatan ibadat korban ia berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Yang mana pada tahun yang kedua hijrah itu juga berlakunya pensyariatan sembahyang hari raya dan berlakunya pensyariatan mengeluarkan zakat harta. Okey, jelas kan? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmah pelaksanaan ataupun disyariatkan ibadat korban? Apakah hikmah disyariatkan ibadat korban? Hikmah pensyariatan ibadat korban. Hikmah pensyariatan ibadat korban adalah kerana untuk mensyukuri di atas nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Okey, benda? Soalannya, apakah hikmah pensyariatan ibadat korban? Hikmah pensyariatan ibadat korban adalah yang pertama, untuk kita mensyukuri di atas nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi kita melaksanakan ibadat korban sebenarnya kita mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Okey, boleh faham? Yang pertama. Yang keduanya adalah hikmat pelaksanaan ibadat korban adalah untuk kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anak dia, Nabi Ismail alaihi salam, lalu tu Allah Subhanahu wa taala menebus dengan seekor kibas yang besar, Nabi Ibrahim menyembelih kibas tersebut. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail melakukan pengorbanan yang cukup besar.
Yang mana apabila Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih anak dia. Allahu Rabbi, ni suatu benda yang bukan biasa, yang benda yang luar biasa. Nabi Ibrahim nikah lama dengan Sarah, tapi tak dapat anak. Lepas daripada tu, Sarah ada seorang gundik, dia hadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Masa tua dah, mengharapkan dapat anak. Kedapat sungguh anak daripada Hajar. Nama gundik dia Hajar. Hajar adalah gundik yang diberikan oleh Sarah kepada suami dia. Kepada Nabi Ibrahim. Boleh anak. Dah orang tua lama dah nak anak. Apabila boleh anak, benda perasaan. Allahu Rabbi, hati kuat terikat dengan anak. Menyebabkan isteri dia ada cemburu. Oleh kerana Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Berarti molek, Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Maka tidak layak selain daripada Allah diletakkan dalam hati. Maka ketika ada kecenderungan hati Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail sebagai seorang ayah terhadap seorang anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim sebagai kekasih dia. Supaya Nabi Ibrahim menjauhkan anak dia yang disayangi daripada Nabi Ibrahim. Allah. Tengok ujian yang cukup tinggi yang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab dia adalah kekasih Allah. Dia adalah kekasih Allah. Dia kekasih Allah, dia tidak sama dengan orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah kalau dia buat kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala teguh hukum dia. Kalau kita buat kesalahan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terus hukum kita, maka itu adalah suatu benda yang bahaya untuk diri kita. Baik. Jadi itu adalah suatu benda yang cukup bahaya untuk diri kita. Bimbang takut kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, Nabi Ibrahim alaihi salam, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia dapat anak, hati dia cenderung kepada anak, sedangkan dia adalah kekasih Allah, sepatutnya dia kena letak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mesti kena hati dia cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Maka Allah Ta'ala uji dia supaya dia jauhkan, dia pisahkan diri dia dengan anak dia. Dia letak mana? Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Dia letak di mana? Di Mekah. Allahu Rabbi, daripada Palestin ke Mekah adalah suatu tempat yang cukup jauh. Apabila meningkat dewasa anak, siapa ke boleh dah bekerja, tolong dah ayah mari gak ziarah jarang-jarang. Mari ziarah jarang-jarang, bukan ke masjid dengan sebab baru. Bukan ke masjid dengan benda wakat tapel dekat bukan ke masjid dengan binja 40 kali sehari pun tak apa, ulang alik. Faham? Bukan ke mamang dengan ke masjid, bukan. Ni daripada Palestin ke Mekah. Mari juga sampai satu tahap besar dah sikit anak dia, tapi masih lagi budak-budak lagi, besar dah sikit, pandai dah fikir, boleh dah bantu ayah untuk bekerja. Maka ketika tu Allah Ta'ala memerintah supaya sembelih. Cuba bayangkan. Sembelih ni maksud dia matikan anak. Untuk Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kerana ia adalah perintah daripada Allah. Cuba bayangkan. Tengok ujian. Nabi Ibrahim AS sebagai kekasih Allah. Dan dia meletakkan tuntutan Allah di depan. Tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala letak di depan. Apabila ia adalah perintah daripada Allah, dia laksanakan. Walaupun terpaksa mengorbankan orang yang paling dia kasih. Dan dia bermimpi. Dia kata, ini arafil manami anni azbahuk fanzur ma tara. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Dia kabarkan anak dia. Sebab anak dia cerdik. Nabi juga anak dia ni. Bincang dengan anak. Ayah ni tengok dalam mimpi. Ayah sembelih. Mimpi para Nabi adalah wahyu. Baik. Jadi, lepas tu, tengoklah pandanganmu. Kata anak, ya abatif al-ma tu'mar. Buatlah apa yang mu diperintah. Anak pakai ikut. Tengok Allah Rabbi. Menyerahkan bulat-bulat kepada Allah. Sanggup korban orang yang paling disayang demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tukar dengan kibash. Tukar dengan biri-biri yang besar. Sebagai ganti korban anak dia. Maka kita melaksanakan ibadat korban. Antaranya hikmahnya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Pengorbanan yang besar yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada Nabi Ibrahim sebagai kibash untuk dia korbankan. Dan begitu juga kita, dia sanggup kita korban segala-galanya demi untuk melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi Kitabul Udhiyah. Okey, tadi kita bincang dah makna al-udhiyah mengikut syarak. Kita bincang dah makna dia. Dan kita bincang dah. Yang pertama kita bincang makna dia kan. Yang keduanya kita bincang dah berkenaan dengan pengsyariatan al-udhiyah ataupun pengsyariatan pelaksanaan ibadat korban berdasarkan kepada dalil Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Dan kita bincang dah bilakah permulaan disyariatkan ibadat korban. Kita kena ingat perbincangan kita. Yang keempat kita bincang dah berkenaan dengan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hikmah pelaksanaan ibadat korban. Kita bincang belaka dah. Ni kita nak bincang hukum dia. Saat ni pengsyariatan. Kadang-kadang benda tu disyariat tetapi hukum dia berbeza. Ada hukum hak yang disyariatkan tu hukum dia wajib, ada hukum dia adalah sunnah. Dia tidak sama. Okey, boleh faham? Katanya hiya iaitu al-udhiyah, tapi al-udhiyah dengan makna tadhiyah, melakukan ibadat korban, bukan ibadat korban, bukan binatang korban. Hiya kembali kepada tadhiyah. Tadhiyah ni pelaksanaan ibadat korban itu hukum dia adalah sunnah. Hiya sunnah, kata Imam Nawawi, melaksanakan ibadat korban hukum dia adalah sunnah. Okey, kita hukum ada kala benda hak yang disyariatkan oleh syarak, ada kala hukum dia wajib, sebagai contoh puasa pada bulan Ramadan, dan ada kala hukum dia adalah sunat. Ibadat korban menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah sunnah. Okey, boleh faham? Maksud dia sunnah adalah suatu tuntutan yang dituntut oleh syarak agar mukallaf yang mampu untuk melakukannya. Tetapi tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang putus. Bukanlah tuntutan yang putus. Tuntutan yang tidak putus. Dengan maksud kalau dia buat dapat pahala, kalau ditinggal tidaklah berdosa. Baik, boleh faham? Sunnah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia sunnah, tidak wajib. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh, iaitu pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imam Abu Hanifah, dan pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hanafi yang lain, bahawasanya ibadat korban, melaksanakan ibadat korban bukan hukum dia sunat, bukan hukum dia adalah wajib. Tapi majoriti ulama mengatakan melaksanakan ibadat korban hukum dia benda, hukum dia sunat. Okey. Kenapakah majoriti ulama berpandangan melaksanakan ibadat korban hukum dia sunat bukanlah wajib? Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru", apabila masuk dah 10 bulan Zulhijjah. Maksudnya nampak dah anak bulan Zulhijjah, esok 1. Okey, itu maksud 10 Zulhijjah. Masuk dah 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya. Sedangkan seorang di kalangan kamu berkehendak, berkeinginan untuk melakukan ibadat korban. Fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Maka jangan dia menyentuh daripada bulunya, daripada kulitnya sesuatu pun. Maksudnya jangan dia buang rambut dia, jangan buang kuku dia, jangan bulu-bulu dia jangan buang. Sehinggalah dia melaksanakan ibadat korban. Baik, dalam hadis ni Rasul kata apabila masuk 10 Zulhijjah, sedangkan seorang di kalangan kamu, ni dipanggil istidlal. Cara kita memahami hadis. Maksudnya cara kita mengambil hukum daripada hadis. Bagaimanakah cara kita mengeluarkan hukum daripada hadis? Apabila masuk 10 Zulhijjah, sedangkan seorang di kalangan kamu berkehendak, berkeinginan untuk mengerjakan ibadat korban. Jadi dalam hadis ni, Rasulullah menyebut ataupun Rasulullah menggantungkan ibadat korban dengan keinginan seorang di kalangan kamu. Jadi kalau gantungkan sesuatu benda dengan keinginan kita, maka bermakna benda tu wajib ke tak? Tidak wajib. Kalau sekiranya wajib, dia tidak akan gantung dengan keinginan kita. Okey, boleh faham? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Hiya yakni al-udhiyah sunnatun. Hukum dia adalah sunnah. Dia sunnah
dia sama dengan wajib. Sama pada sudut mana? Sebagaimana wajib dia ada wajib aini dan ada wajib kifai, ataupun kita berkata benar, wajib ain dan ada wajib kifayah. Kita boleh kata wajibun ainiyun, wajibun kifaiyun. Boleh kita kata wajib ain, lepas tu wajib kifayah. Ataupun cakap kita biasa guna lagi fardu ain, lepas tu kita ada fardu kifayah. Begitu juga sunnah, ada sunnah ain dan ada sunnah kifayah. Sunnah ain dengan maksud tuntutan di atas setiap seorang. Manakala sunnah kifayah maksudnya tuntutan di atas maksudnya bukan tuntutan di atas setiap seorang. Dengan maksud kalau ada seorang buat, maka gugur tuntutan tersebut daripada pihak yang lain. Okey, boleh faham? Kita sembahyang lepas daripada kita sembahyang maghrib, sunat kita sembahyang rawatib. Sembahyang sunat rawatib selepas daripada maghrib termasuk dalam sunnah muakkadah. Sunnah di situ adalah sunnah ain. Maksudnya setiap seorang di kalangan kita dituntut melaksanakan sembahyang tersebut. Allah Ta'ala tuntut kita buat sembahyang tersebut. Baik, setiap seorang. Tetapi ibadat korban, di sana ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah ni maksudnya kalau seorang buat, maka gugur tuntutan daripada pihak yang lain. Dalam masalah ibadat korban, hukum dia adalah sunnah, maka di sini ulama fiqh berbincang. Adakah sunnah di sini adalah sunnah ain ataupun sunnah kifayah? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, ibadat korban kadang-kadang sunnah ain, kadang-kadang sunnah kifayah. Faham? Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ini juga sama dengan pandangan ni juga adalah pandangan sebahagian daripada ataupun pandangan mazhab Hambali sendiri pun. Maksudnya pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan dalam mazhab Hambali bahawasanya ibadat korban adalah sunnah ain, kadang-kadang sunnah kifayah. Sunnah ain bagi seorang berseorangan. Dia ni tak ada keluarga, dia duduk seorang je, maka sunnah ain di atas dia. Okey, boleh faham? Sunnah ain di atas dia. Amin, dia duduk seorang. Dia tak ada keluarga, dia seorang je. Tak ada keluarga dia. Sunnah ain atas dia. Manakala sunnah kifayah bagi orang yang mempunyai keluarga. Umaizi, sunnah kifayah. Fendi, sunnah kifayah. Faham? Amin, sunnah ain. Maksudnya sunnah ain bagi orang seorang. Manakala orang yang hidup berkeluarga adalah sunnah kifayah. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Abi Ayyub Al-Ansari, "Kunna nudahi bisyatil wahidah yadhbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baiti." Dulu kami melakukan ibadat korban dengan seekor kambing. Yang mana seorang lelaki menyembelih kambing tersebut untuk diri dia dan untuk ahli rumah dia. Untuk keluarga dia. Maka berpandukan kepada hadis ini. Mengikut mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya ibadat korban hukum dia adalah sunnah kifayah bagi orang yang mempunyai keluarga. Maksudnya dalam satu keluarga kalau mampu belaka, maka apabila seorang buat, gugur tuntutan kepada pihak yang lain. Tapi bukanlah maksud kalau Mezi buat, bini dia buat, Uzaifah buat, Nusaibah buat, contoh, buat belaka sebab ada piti belaka, buat belaka. Bukanlah maksud hak Mezi je boleh pahala, hak lain tak boleh pahala. Tak, bukan. Semuanya dapat pahala sunat belaka. Tapi maksud sunat kifayah adalah ketika seorang buat, maka gugur tuntutan daripada pihak yang lain dengan maksud orang hak yang lain dari keluarga dia tak ada dah hukum makruh atas diri dia. Tapi kalau dah buat belaka, maka kena hukum makruh. Makruh tak dosa. Ya memang tak dosa. Tapi benda hak yang dilarang oleh syarak. Dia telah melakukan perkara yang dilarang. Kena ingat, benda hak yang dilarang. Kita jangan tengok makruh je. Jangan. Jangan kita tengok makruh tidak berdosa. Tapi kita kena tengok, ni larangan siapa? Larangan. Allah Ta'ala larang. Faham? Rasulullah larang. Itu maksud dia. Faham tak lagi? Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi
Sunnah kifayah dengan maksud. Lalu satu keluarga kalau buat belaka, dapat pahala belaka. Tapi kalau seorang buat, maka gugur tuntutan daripada pihak yang lain dengan maksud mereka tidak lagi melakukan perkara yang makruh. Okey, boleh faham? Tidak lagi melakukan perkara yang makruh. Adakah ketika Humaizi buat, keluarga dia dapat pahala belaka? Kata ulama, tak. Maksud tak gini. Jawapan betul. Sekali lagi. Kalau sekiranya Humaizi buat, adakah keluarga dia dapat pahala belaka? Dia seekor je. Dia meleh benda, 20 ekor. Contoh. Dia meleh 20 ekor. Adakah apabila dia buat, keluarga dia tak buat, dia memang dapat pahala dah. Kalau dia niat molek. Ikhlas molek, niat molek untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah. Bukan kerana nak tunjuk kami. Aku boleh. Mu tak boleh. Mu tak ada binatang. Aku ada. Itu tak jadi. Baik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, okay, dapat pahala. Adakah keluarga dia dapat pahala juga? Mazhab Imam Syafi'i kata tidak dapat pahala. Keluarga dia. Okay, boleh faham? Melainkan. Ketika mana? Ketika Humaizi telah berniat untuk kongsikan pahala binatang korban tersebut dengan keluarga dia. Jadi ketika Humaizi sembelih saat itu niat bahawasanya ibadat korban ni untuk aku dan untuk keluarga aku, nak kongsi pahala, maka dapat pahala belaka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apakah yang dimaksud dengan keluarga? Yang dimaksud dengan keluarga, kan kita kata keluarga kan? Yang dimaksud dengan keluarga mana? Dalam masalah yang dimaksud dengan keluarga, dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang masyhur dua. Kita sebut saja penafsiran. Iaitu keluarga yang dihimpunkan oleh satu nafkah. Okey, boleh faham? Keluarga yang dihimpunkan oleh satu nafkah. Jadi Humaizi wajib dia bagi nafkah kepada isteri dia, anak-anak dia. Okey, itu yang dinamakan sebagai keluarga. Kalau ayah dia ada lagi, mak dia ada lagi, dan kalau Humaizi duduk di rumah Humaizi, lepas tu Humaizi bagi nafkah juga sebagai contoh, maka dikirakan satu keluarga. Faham? Jelas tak kan? Kalau duduk satu rumah, Ami duduk satu rumah, dah bangun nikah, abang dia duduk bilik tu, Ami duduk bilik ni, kakak dia duduk bilik tu, okey dalam satu, tetapi abang dia, anak abang dia, bini abang dia, adakah Ami wajib nafkah? Tidak. Maka jadi ada beberapa keluarga, dia tidak dihimpunkan oleh satu nafkah. Maka abang dia suku tuntutan keluarga abang dia, keluarga Ami suku, keluarga kakak dia suku. Okey, boleh faham kan? Nampak tak kan? Tapi ada juga pandangan yang mengatakan kira satu rumah. Cuma anda kemudian ada beberapa penafsiran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Nawawi lagi, la tajibu illa biltizam. La tajibu, maksudnya la tajibu, tidak wajib melaksanakan ibadat korban. La tajibu ay la tajibu tadhiyah. Tidak wajib illa biltizam, melainkan dengan iltizam. Dengan iltizam, dengan melazimkan ke atas diri, mewajibkan ke atas diri. Itu makna iltizam. Dia sama dengan ibadat sunat yang lain. Tidak wajib, melainkan seorang saat itu melazimkan, mewajibkan ke atas diri dia. Apa yang kita faham? Kita faham daripada perkataan Imam Nawawi, wahiyya sunnatun la tajibu illa biltizam. Melaksanakan ibadat korban, hukum dia sunat, ini asal. Asal pelaksanaan ibadat korban, hukum dia adalah sunat. Okey, boleh faham? Yang mana melaksanakan ibadat korban, dia tidak jadi wajib, melainkan apabila seorang tu mewajibkan ke atas diri dia. Bagaimanakah dia mewajibkan ke atas diri dia? Yang pertamanya adalah dengan nazar. Yang pertama dengan bernazar. Yang keduanya adalah dengan perkataan dia. Mendengar? Dengan perkataan dia, dia menjadikan binatang yang dimiliki sebagai binatang korban. Okey, boleh faham? Yang pertama dengan nazar, yang keduanya dengan dia jadikan binatang tersebut sebagai binatang korban dengan perkataan dia. Okey, boleh faham? Maka ketika itu bertukar daripada sunat kepada wajib. Okey, tidak wajib melaksanakan ibadat korban melainkan dengan iltizam, dengan seorang tu mewajibkan ke atas diri dia. Yang pertama, dengan dia bernazar. Apa maksud bernazar?
Bernazar ni adalah seorang, dia mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan. Dengan mana? Dengan perkataan. Niat belum lagi dikirakan bernazar. Dengan perkataan. Perkataan yang keluar daripada mulut dia mewajibkan ke atas diri dia. Sama ada dia bersumpah ataupun dia tidak bersumpah. Untuk Allah, kewajipan ke atasku sembelih sekian-sekian. Untuk Allah, kewajipan ke atasku. Wajib atasku, rebang tahu ni. Okey, boleh faham? Wajib atasku, rebang. Baik. Jadi, apabila dia melafazkan perkataan yang menunjuk bahawa dia telah mewajibkan ke atas diri dia. Apabila dia melafazkan dengan mulut dia perkataan yang menunjukkan bahawa dia mewajibkan ke atas diri dia untuk melaksanakan ibadat korban. Seperti contoh dikata, aku bernazar untuk melaksanakan ibadat korban pada tahun ni. Ataupun aku nazar untuk buat korban dengan kambing ni. Ataupun wajib atau aku buat rebang dengan kambing ni. Sebagai contoh. Maka ketika itu jadi wajib korban. Wajib dia kena laksanakan ibadat korban. Sebab dia telah mewajibkan ke atas diri dia. Di dalam masalah nazar ni anak, kita cerita panjang sikit bab nazar. Di nazar, dia terbahagi kepada 3. Nazar terbahagi kepada 3. Yang pertamanya nama dia nazar mujazah. Yang keduanya nama dia adalah nazar mutlaq. Yang ketiganya nama dia nazar lajaj. 3 nazar. Nazar mujazah dengan maksud adalah seorang tu dia mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan. Mewajibkan ke atas diri dengan perkataan untuk melakukan sesuatu benda yang pada asalnya tidak diwajibkan. Sesuatu ibadat yang pada asalnya tidak diwajibkan. Dengan diikatkan mendapat nikmat ataupun tertolak bala. Faham? Itu nazar mujazah. Dengan diikatkan mendapat nikmat ataupun tertolak bala. Mendapat nikmat sebagai contoh. Mendapat nikmat sebagai contoh adalah kalau dapat bini, kalau dapat anak. Kata dia ni nazar. Kalau aku dapat dia tu, kenang ni. Aku dapat dia tu, maka wajib aku rebang seekor kambing tahun ni. Kata tu imam. Contoh. Baik, tiba-tiba dapat sungguh. Maka wajib tak? Rebang? Wajib rebang. Tu dia panggil nazar benda. Nazar mujazah. Nazar mujazah apabila terjadi perkara yang diikatkan dengan nazar. Sama ada dapat nikmat ataupun tertolak bala, maka sepakat ulama mengatakan wajib dia kena tunaikan apa yang dia nazar. Sebab Allah Ta'ala kabar dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal yufu nuzurahum. Hendaklah, tengok Allah Ta'ala suruh, hendaklah mereka itu menyempurnakan akan nazar-nazar mereka itu. Hendaklah mereka menyempurnakan akan nazar mereka. Okey, itu yang pertama. Dalam hadis kata Nabi SAW, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia taat. Tapi wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sih. Sesiapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, jangan sekali-kali dia melakukan maksiat. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala suruh kita menyempurnakan nazar, begitu juga Rasulullah kata, kalau orang tu bernazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib dia kena melakukan ketaatan. Hendaklah dia melakukan ketaatan. Maka apabila terjadi benda yang diikatkan dengan nazar, sama ada dapat nikmat tersebut ataupun tertolak bala, maka wajib dia kena laksanakan nazar tu. Itu yang pertama. Yang kedua, nazar yang dinamakan sebagai nazar mutlaq. Yang mana nazar mutlaq adalah dia dia mewajibkan ke atas diri dia sesuatu ibadat yang pada asalnya tidak diwajibkan dengan perkataan, yang mana tidaklah kerana dapat nikmat, tidaklah kerana tertolak bala, tidak digantungkan dengan sesuatu perkara. Terus dia bernazar. Duk pergi kandang kambing, tengok dopa dia, sebagai contoh, dia pun kata, benda, aku nazar nak rebang ni kambing ni tahun ni. Sebagai contoh kan. Tak ada benda-benda pun. Faham?
Bukan kata kerana dapat anak ke, dapat benda ke, kerana tertolak. Tak ada. Itu dia panggil nazar dia. Nazar mutlak. Dalam masalah nazar mutlak, ulama berbeza pandangan. Ada sah nazar tersebut ataupun tidak. Ada pandangan yang mengatakan tidak sah, ada pandangan yang mengatakan sah. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Nazar tersebut wajib dia kena laksanakan nazar mutlak. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiganya adalah nazar lajaj. Nazar lajaj ini adalah seorang telah mewajibkan ke atas diri dia untuk melakukan sesuatu ketaatan dengan perkataan. Dia mewajibkan dengan perkataan. Mesti kena kata. Sesuatu ibadat. Dia mewajibkan dengan perkataan sesuatu ibadat yang pada asalnya ibadat tersebut tidak diwajibkan ke atas diri dia. Tujuannya adalah untuk menghalang. Untuk menghalang diri dia daripada melakukan sesuatu perkara ataupun untuk tekan diri dia supaya melakukan suatu perkara. Faham? Anda buat contoh sebelum ni isap rokok. Faham? Untuk halang diri daripada isap rokok. Ada orang pernah terjadi, ada sebahagian daripada, ni pernah orang yang tanya, orang yang pernah tanya dah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berada di zaman fitnah. Kalau isap rokok tu banyak kali. Dan antara soalan yang pernah diajukan kepada anda adalah na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berada di zaman fitnah. Ada orang yang diuji ataupun fitnah dengan benda dengan headset. Duk tengok cerita lucah dalam headset. Tapi mari perasaan takut, mari perasaan menyesal. Nak taubat. Last sekali nak marah ke diri, nazar. Nazar. Kalau aku tengok lagi, nak buat sekian-sekian. Dia buat juga. Sebab dia ni, nyakit ni payah nak hilang. Nyakit ni payah nak hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan main kurang nyakit ni. Nyakit kalau berakhir tengok benda-benda gini. Ni banyak berlaku. Baik. Dan ada orang yang sebelum dia start daripada muda, ingat lepas daripada nikah tak tengok dah. Molek-molek lepas nikah tengok lagi. Sebab dia kena nyakit ni payah nak tinggal. Sebab itulah kena elok benda-benda lagu ni. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi sekarang ni tujuan dia adalah untuk sekat diri dia daripada melakukan suatu perkara yang dia tidak suka. Ataupun dia nak tekan diri dia melakukan suatu perkara yang molek. Faham? Dia malah belajar. Oh malah sungguh. Naik lewat umur kalau belajar. Contoh. Dia main headset dulu lah. Main headset dulu. Atau gerang kat ke diri dia. Dia pun benda nazar. Aku kalau lewat pelok kali ni naik. Kambing seekor tu kena ikut orang. Wajib atas aku ikut orang kambing. Contoh. Sebagai contoh. Baik. Tiba-tiba naik lewat juga. Dah balik rumah tengok headset dulu. Dah tengok headset jadi galik. Nak lewat juga. Sebagai contoh. Adakah wajib dia kena bagi ke orang ataupun tidak? Ni dipanggil nazar lajaj. Nazar lajaj tujuan dia adalah nak sekat diri dia daripada melakukan suatu perkara ataupun nak tekan diri dia agar melakukan suatu perkara. Maka dia bernazar. Faham? Sebenarnya bukan nak nazar. Tujuan untuk benda tak mau buat benda tu. Ataupun nak suruh diri buat benda tu. Tu dia panggil nazar lajaj. Nazar lajaj, ulama berbeza pandangan sah ataupun tidak. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i mengatakan nazar lajaj tetap dinamakan sebagai nazar. Cuma apabila benda terjadi, apa yang diikatkan dengan nazar tidak wajib dilaksanakan apa yang dinazarkan. Dia diberi pilihan di antara melaksanakan apa yang dinazarkan ataupun membayar kifarat sumpah. Nazar lajaj saja. Sebab dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, kafaratun nadhri, kafaratul yamin. Kifarat nazar adalah kifarat sumpah. Kifarat sumpah iaitu bagi makan kepada Allahu Rabbi. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Maksudnya sama ada dia bagi makan kepada 10 orang fakir miskin daripada makanan yang dia biasa makan dan bagi kepada keluarga dia ada. Ataupun bagi pakaian kepada 10 orang fakir miskin ataupun mereka seorang hamba. Kalau dia tidak dapati 3 ni, maka dia kena puasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syak apa? Masuk dah. Jadi kita kena berhenti sini dulu lah.
untuk malam ni. Laju masuk insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti dan kita sambung balik pada minggu hadapan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Baru bagi salam. Kali mic rosak tadi. Mic rosak tadi. Jadi insya-Allah jumpa bulan minggu depan Ustaz. InsyaAllah. Pada masa yang sama. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, masa yang sama, di waktu yang sama, pada hari Ahad selepas maghrib ataupun 7.45 malam insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.